Ya hana-hana lah apa benda. Maulid. Ya surah Syu'ara tu tak boleh menyanyi tu. Surah Syu'ara tu sendiri. Kita belum belajar ke tak surah Syu'ara? Belum. Syu'ara tu nak cerita pasal buat ni dah. Dan dia tak belajar, tak tahu. Mereka puja perkataan yang mereka reka dan mereka sendiri tak amal pun. Surah Syu'ara. Tengok penyanyi-penyanyi kan? Penyanyi-penyanyi tengok. Penyanyi-penyanyi dia ada puja perkataan-perkataan tu. Perkataan-perkataan tu dengan menghayati sampai menangis-nangis dia dalam TV tu, dalam masa dia menyanyi tu. Tetapi dia sendirinya engkau apa yang dia kata tu? Betul. Awak perhatilah, saya malah nak cerita. Jadi sini ya semua. Jadi sekarang ni sudah ada nyanyian untuk, dia kata tak boleh, kita nak tarik orang-orang muda ni. Nabi buat macam ni. Dah. Nabi ajar tauhid terus. Jadi kita ni ajak penagih dada untuk masuk untuk semayang, misal datang semayang belajar Quran. Jadi kita kena isap dada juga asli. Begitu lah. Kita nak ajak orang berzina, kita kena berzina kalau sekali-sekala. Baru tahu rasa macam ni. Baru tahu. Astaghfirullahaladzim. Dia tidak boleh, benda yang salah ni tidak boleh buat main-main dalam agama ni. Lahwa, la'ibun wa lahwa. Ada satu orang ustaz pula mengajar pula pesek main-main dengan senegura pula agama ni pula. Ada ustaz pula mengajar dengan gelak ketawa, mengilang-ilai ni. Mengilang-ilai. Apa sakit perut? Saya ustaz tu tak boleh saya. Ceng perut saya. Ni orang. Dia lawak jenaka dia buat masa mengajar. Sedangkan benda ni, orang ni kalau dia beriman, dia berdaan syurga neraka. Agama ni syurga neraka. Untuk hidup sempurna di dunia dan lebih sempurna lagi di akhirat. Dia ni buat main-main. Waladarul akhirah, dan negeri akhirat itu khairul lilladzina yattaqun, lebih baik khas bagi orang-orang yang bertakwa saja. Afala ya'qilun, tidakkah mereka itu memahami? Tak faham, tak guna akal. Tasliyah, iaitu ayat pujuk rayu kepada siapa-siapa pada Nabi Muhammad dulu. Dan sekarang ni ayat ni juga ialah ayat pujuk rayu kepada siapa-siapa yang sebar ajaran tauhid ni kepada manusia. Mereka akan dihina, dicerca dan sebagainya. Dan ini ialah pujuk rayu Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sepak kamu. Qad, sesungguhnya, na'lamu, kami memang tahu, innahu bahwasanya la yahzunuka alladhina yaqulun, kamu sangat perkara yang menyedihkan hati kamu daripada orang-orang yang senantiasa mengejek-ngejek, mengata-ngata sini mengejek-ngejek kamu. Dia kata apa ni? Tu Wahabi dah tu. Waktu apa? Sesak tu, Wahabi tu sesak tu. Mulai sesak tu bakal tu. Pasal apa? Pasal dia semaya ajak tidak dia. Mulut tak buat dia, tahlil tak buat dia. Talqin pada orang yang sudah mati tak buat dia. Dia bila bercakap dengan puak dia ni, kejap-kejap ayat Quran, kejap-kejap ayat Nabi, tak ada benda lain. Saya sendiri tak tahu berapa kali nak kata ni. Kejap-kejap ustaz tu, kejap ayat Quran, kejap-kejap ayat Nabi. Tak ada perkara lain kau nak keluar. Dia pesenda. La yahzunuka, supaya yang menyedihkan hati kamu, iaitu orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang mengata-ngata dengan ngejek. Jangan duk sedihlah, janganlah sedihkan hati kamu, janganlah kamu sedih terhadap orang yang mengata-ngata, iaitu orang yang mengejek-ngejek. Macam-macam dia tuduh, sesak macam-macam dia tuduh. Fa innahum, sesungguhnya mereka tu la yukadzibunaka, bukanlah mereka itu
mendustakan kamu saja, iaitu bukan mereka menolak kamu, bukan mereka menolak ajakan tauhid kamu, walakin akan tetapi walakinna zalimina min nabi ayatillah, akan tetapi bagi orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang syirik ini, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka terus benar sekali membantah. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu saja Tuhan kami puja, kepada kamu saja Tuhan kami minta tolong. Kita kata jangan perantaraan dalam doa. Dia membantah. Dia sebenarnya sekali bukan bantah kita, dia bantah ayat Quran, dia bantah. Jadi Tuhan kata apa ni? Dia tidak menghina kamu, orang yang saya bawa agama ni. Dia hina aku, Tuhan kata. Gitu. Dia bukan mengejek kamu, dia mengejek aku. Gitu. Janganlah kamu sedih lah, tak payah sedih lah. Cuma sakit hati ya juga. Kita manusia ni. Maka Tuhan tambah lagi, takut kita tak puas hati atas pujuk rayu Allah Ta'ala kepada orang yang sebat tauhid. Walaqad, dan sesungguhnya kudzibat rusulun min qablika, telah mendustakan jugalah, telah menolak jugalah ajakan tauhid oleh rasul-rasul sebelum pada kamu Muhammad. Maknanya sebelum pada kita ni, kalau kita sekarang ni, sebelum pada kita ni memang sahabat-sahabat Nabi pun ditolak, orang tabi'in pun ditolak, orang tabi'in ditolak, imam-imam hadis ditolak, imam-imam mazhab juga ditolak. Begitu juga ulama-ulama kemudian ditolak. Yang menolak ni tentang perkara ajakan tauhid saja yang tolak. Bukan tentang wirid, bukan tentang sembahyang. Bukan sembahyang, bukan tentang ibadat tu. Tentang mengesa pada Allah Taala ya. Dia tak tahu bahawa saya itu yang bahaya sekali ya. Fasabaru ala ma kudzibu, maka bersabarlah kamu di atas apa yang mereka mendustakan kamu, iaitu menolak kamu. Wa udu, dan mereka dianiayai dan mereka dianiayai. Mereka didustakan, mereka dianiayai, macam-macam ni aniaya ni. Atahum, sehinggalah datang kepada mereka itu nasruna, iaitu pertolongan kami, pertolongan Allah Ta'ala. Wala mubaddila li kalimatillah, dan Allah Ta'ala tidak akan ubah kata-kata Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Tidak akan ubah. Cara tabligh ni mesti dengan cara begini. Bila orang ejek tu, bila orang start ejek tu, Allah Ta'ala kata dia tidak akan ubah dengan cara lain. Ayat lain kata disediakan khas bagi setiap rasul tu musuh masing-masing. Mana siapa yang nak ajak manusia kepada tauhid ni, pasti ada musuh dia. Pasti ada. Ini masalah besar. Bila ada musuh ni, ramailah ustaz pula takut pula. Awak ni sekarang ni sudah belajar. Jangan sekali-kali sembunyi ilmu mengesakan Allah Ta'ala. Jangan sembunyi. Nak beritahu. Kalau sembunyi, bala besar. Dah baca dah rasanya minggu lepas. 2 minggu lepas baca. Iaitu innal ladzina yaktumuna, orang-orang yang menyembunyikan. Juzuk kedua. Juzuk kedua surah Baqarah. Juzuk Sayaku. Muka surat yang kedua. Muka surat yang ketiga. Sayaku. Belik tu muka surat yang ketiga. Juzuk Sayaku. Orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati, iaitu apa yang kami buat turun, ayat-ayat kami itu yang telah dijelaskan sejelas-jelasnya, wal huda, dan dalam itu ada petunjuk. Tetapi mim ba'di, selepas mereka belajar bayyana linnas, supaya dia hurai kepada manusia sejelas-jelasnya, fil kitab, dalam kitab Quran. Mereka sembunyi. Siapa-siapa yang sembunyi itu? Alladzina siapa yang sebenarnya akan ditimpa pada mereka itu laknat Allah Ta'ala, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilanati oleh orang-orang yang melaknati. Illa alladzina tabu,
melainkan orang-orang yang bertaubat, wa aslahu dan memperbaiki, wa bayanu dan mula mengajar balik akidah tauhid. Juzuk kedua surah Baqarah. Ayat saya baca tu muka surat yang ketiga juzuk dia. Juzuk saya tu muka surat yang ketiga. Wa bayanu dan hurai balik. Ulaika atubu alaihim, sesungguhnya Allah Taala tu akan menerima taubat. Aku akan terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim. Allah Taala tu Maha penerima taubat lagi amat belas kasihan kepada makhluknya yang bertaubat. Karena sembunyi ilmu. Syirik tak buat ni, bid'ah tak buat ni. Semaya tak tinggal, ibadat banyak. Puasa cukup semua. Syirik tak buat ni. Bid'ah tak buat juga. Cuma dia tak cerita aja. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang masih lagi engkar, tidak nak beritahu pada manusia ramai-ramai tentang akidah tauhid ni. Wa matu, kemudian dia mati. Wa hum kufar, sedangkan dia dalam keadaan engkar, tak nak beritahu. Kufar, engkar, tak nak beritahu ajakan tauhid pada orang ramai. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, yal'anuhumullah. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alaihim, ke atas mereka. Ke atas mereka laknatullah, laknat oleh Allah Ta'ala, wal malaikah dan para malaikat, wan nas dan manusia, ajma'in semua sekali, khalidina fiha, kekal mereka dalam neraka. Syirik tak pernah buat, bid'ah tak pernah buat, sembahyang tak pernah tinggal, orang pula baik, cakap bodoh pun tidak. Nah, semua ikut sunnah belaka dah. Cuma tak nak cerita pada orang lain tentang tauhid ni. Tak nak cerita, ya tu ya tak mau cerita. Tentang puasa semua aja belaka. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini, alaihim, ke atas mereka, yal'anuhumullah, akan dapat laknat Allah Ta'ala. Apa makna laknat Allah Ta'ala? Tidak akan diampun dosa dia dan tidak akan diberi kepada dia surga. Lepas tu wal malaikah dan para malaikat, wan nas dan manusia. Maksud saya memang kutub ulama ni. Kita susahnya. Mereka tu ahli sunnah dah. Belajar seperti kita juga, sembunyi. Kita sakit tubuh ni, orang kata kita ni, ustaz tu, dia ustaz tu ahli sunnah juga, dia tak ada, dia tak apa tu. Orang buat syirik lebih kurang dia pergi juga. Dia buat dak, tak ada cerita pun masa dia mengajar. Dia pun tafsir Quran habis juga. Tafsir Quran habis dia. Dia kita tak boleh lewat. Tafsir Quran dia belajar habis, hadis Nabi dia belajar habis, putus cerita. Pak tali dia pergi lewat. Dia pergi lewat tempat tali, dia pergi juga, dia pergi lewat. Masa maulud tu dia pergi awal ataupun dia pergi lepas habis. Nak tipu. Siapa dia buat ni? Tak tahu. Nanti saya baca habis ayat. La khalidina fiha, kekal mereka dalam neraka. Tak diberi pecahan keluar, kekal. Seperti mana orang kafir sembah berhala tu. Ini ulama suk ni nak kenal. Ulama suk, ulama jahat. Iaitu masuk neraka awal daripada orang kafir sembah berhala lagi. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diberi ringan kepada dia azab neraka. Wala hum yunzarun, dan tidak diberi peluang pada mereka tunggu. Tuhan minta tempoh, Tuhan minta tempoh boleh 2-3 bulan, jangan masuk lagi lah. Sorry, masuk kekal dalam. Sekali dengan orang kafir makan babi tu, semua berhala, duduk pula kekal. Ayat berapa? Siapa yang tengok ayat berapa? Saya nantilah saya tengok. Ayat mana Ustaz? Ini. Ya saya baca tadi lah. 259. 259. Ya. Duduk saya aku. Surah Baqarah. Surah Baqarah juzuk saya aku. 159. Termasuk buat ni ya, ialah termasuk ni. Nak dengar ni. Termasuk ni ialah satu kumpulan besar pentadbir. Orang yang tabligh. Tentang tabligh ni satu kumpulan yang terbesar sekali dalam Malaysia sekarang ni.
Tetapi tentang mengesa kepada Allah Ta'ala. Ni orang Islam duk raut muka semayang, dia tak tegur ni. Ni heran saya cakap betul ni. Orang raut muka dia tak, orang buat tahlil dalam masjid dia join sekali, orang semayang ajak dia join sekali. Dia larang ke tidak? Ha. Dia tak semai ajak, dia semai sunnah. Betul. Betul. Ini masalah. Lepas tu bila saya cakap dengan ustaz-ustaz dia, kenapa awak tak beritahu tentang tauhid ni? Dia kata ustaz tolong beritahu Maulana Sri Petali. Tak payah. Awak lah beritahu. Awak beritahu dia. Kenapa benda ni tidak diajar ni? Dia tak buat. Dia tak buat ni. Tafsir Quran dia belajar ni. Ni Sri Petali memang mengajar tafsir Quran. Hadis Nabi memang mengajar. Kutubus Sittah memang mengajar. Tetapi kenapa orang-orang tabligh tidak belajar tafsir Quran daripada Sri Petali? Kenapa? Hadis Nabi. Kutubus Sittah tu. Sri Petali memang mengajar benda ni. Tetapi kenapa orang-orang tabligh tidak belajar tafsir Quran ni? Itu saya pelik. Faham tak saya katakan? Macam mana ni? Ustaz ni mengajar. Yang orang tabligh ramai-ramai ni tak belajar apa. Dah bid'ah syirik ni mereka buat ni macam mana ni? Hanya mengajak orang pergi semayang. Sebahagian daripada sunnah Nabi itu dibuat. Tentang pakaian ni. Tentang perbuatan ni. Celok matanya dengan ni yang macam-macam. Semua sekali buat lakar. Ikut ajakan tauhid ni, sepa tauhid, sepa agama ni buat. Tetapi ajak melarang orang daripada buat syirik ni tidak. Macam mana ni? Faham saya kan? Tafsir bila saya ajak, kenapa awak keluar tabligh berapa hari? 40 hari. Okey, gini. Awak satu hari, awak habis tabligh ni, awak buat putusan, satu hari saya nak keluar 40 hari belajar tafsir Quran. Awak tak payah main belajar dengan saya, awak belajar di Sri Petali no. Tafsir Quran 40 hari. Boleh tak? Lidah bertela. Belajar hadis Nabi 40 hari, keluar untuk belajar hadis Nabi di Sri Petali sendiri. Tela lidah. Faham? Tentang ajakan belajar supaya belajar ni yang paling pelik sekali saya. Ini saya tak erti saya. Ustaz saya belajar ni dengan orang tabligh ni saya. Saya belajar dengan Maulana Abdul Hadi Yaakob. Semua orang tabligh bila cakap Maulana Abdul Hadi, guru saya, semua dia kena. Semua kena. Ni semua kalangan gini. Gini belakang. Oh, Ustaz Hadi bila dia cakap, Maulana Hadi bila dia bayan ni. Saya kata saya belajar dengan dia. Ni tafsir Quran ni. Belajar dengan dia. Kenapa? Dia buat daurah tafsir 30 juzuk, 40 hari, tiap-tiap tahun buat. Orang tabligh di Jertih tu tak mari belajar tafsir Quran dengan Maulana Hadi. Orang Jertih juga. Macam mana ni? Usah kata orang Sri Petali mari datang belajar ni. Apa nak saya? Ini satu sindrom. Sindrom ini sindrom yang akan menyesatkan orang kemudian. Sekarang ni tak nampak lagi. Tapi ni akan menyesatkan. Tetapi bila baca buku taklim tu, ni belakang. Tetap ajak pada tauhid ni, nanti kita kena minta benaran ke Sri Petali. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka sayang kepada guru mereka kahubbillah, seperti mana sayang kepada Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah, hanya sayang kepada Allah Ta'ala saja. Iaitu bila guru kita beritahu, bila satu orang beritahu tentang kebenaran ni, Nabi kata, kamu kena terima kebenaran itu walaupun orang Arab Habsyi, hamba abdi yang rambut keriting tu, hitam legam tu, yang bodoh tu, kalau dia beritahu benar, kamu kena kata benar. Faham? Tapi mereka ni mesti kena dapat kebenaran. Ini tak betul ni, sini tak betul ya. Nah, jadi nak
nak supaya berhenti ni macam mana ni, tak tahu saya. Saya jumpa, saya beritahu terang-terang. Saya jumpa siapa-siapa, bila jumpa saja orang tabligh, saya cakap beritahu. Kenapa awak tak nak belajar? Kenapa? Awak mengajak orang pergi masjid. Betul awak buat ni. Tapi kenapa awak sendiri tak nak belajar ni? Kenapa? Semua tak nak jawab. Semua kata, Ustaz, teller lidah, belik dah kau. Nah? Dia berasa wahum muhtadun wa annahum muhtadun. Mereka berasa mereka sudah terpimpin dah. Ni masalah besar. Perasaan. Saya dulu sebelum belajar dulu, saya pun berasa terpimpin. Tak saya pun. Saya baca bilik 4 jam satu hari. Berasa Allah pasal hari syukur saya ni. Jina tak pernah, disco tak pernah pergi, judi tak, mayang tak tinggal, haji pergi, umrah pergi. Rasa okey dah, sehinggalah belajar, barulah tahu. Baru tahu banyak perkara yang belum tahu. Nah, ingat nah, saya cakap ni, saya tegur ni bukan kata nak menghina siapa-siapa, tidak. Nah, kita buat apa yang betul, kita buat. Apa yang salah, kita kena berhenti. Kita kena perbaiki yang salah tu, diperbaiki supaya betul balik. Habis tu, nah. Ayat ke berapa dah kita ni? Bila ambil ayat lain ni masalah. Wala mubaddila li kalimati. Nah. Ayatnya ialah wala mubaddila li kalimati, ayat 34. Allah Ta'ala tidak akan ubah keputusan-keputusan yang dia telah buat, janji-janji Allah. Jadi Tuhan nak akan buatnya. Dalam Quran ni ada petunjuk, dalam Quran ni ada rahmat. Petunjuk bagi siapa yang belajar, dan rahmat siapa-siapa yang amalkan. Rahmat untuk diamalkan. Siapa yang amalkan petunjuk tu akan dapat rahmat. Antara yang syirik, yang ketara lah, bila saya join, dipanggil saya, Ustaz marilah kita ni pergi kat majlis kita satu tempat. Saya pergi, dengarlah mana dia, Ustaz dia beritahu. Dia syarah tentang Tuhan ni, Masya Allah, boleh buat tisi lah. Iaitu tentang Tuhan Rob, pencipta. Tuhan pencipta, dia beritahu jantung ni, gini. Oh, sedap nak. Sudah dia mengajar saya, bertanya, Ustaz, ya Ustaz beritahu ni baguslah ke dah ni, benda yang molek lah ke. Cuma yang lawan pada syirik, yang lawan kepada mengesa pada Allah Taala yang syirik ni, kenapa Ustaz tak beritahu? Saya tanya dia. Tanya Ustaz sendiri, tanya Ustaz dia. Ustaz dia kata, saya ni dapat arahan, takut orang ramai marah. Dia takut marah ni, takut ni. Yang kita ni kena pukul hari-hari, dia yang tak apa. Baik. Bila gitu, saya kata lagi, gini. Kita kena ajak orang mari semayang. Awak buat ni bagus, saya pun buat juga. Tetapi selain daripada mari semayang tu, ialah akidah ni kena betul. Kalau akidah ni salah, semayang yang kita buat ni batal. Ibadat-ibadat yang kita buat ni akan batal semua sekali kerana salah akidah lah. Cakap lebih kurang dia pun nak ajak Ustaz makan ni, dia ajak saya. Lalulah dia siap. Jadi makan berjemaah dalam talam. Kita pun memang makan dalam talam pun juga. Jadi masa saya nak masuk tu, dia pun kata, Ustaz tu sendiri kata, Ustaz jemput masuk, saya nak ambil berkat dengan Ustaz masuk sekali. Saya kata, Masya Allah, berkat ni Allah Ta'ala yang beri. Saya bukan pemberi berkat. Kita makan sekali ni akan dapat berkat, otomatik dapat berkat. Kita makan berjemaah, berkat. Majlis kita ni diberkati. Awak jangan kata, Ustaz masuk Ustaz, kita nak ambil berkat ni. Itu syirik, itu dah kenal. Allah, tak faham-faham ni. Dan siapa ajar saya ni? Malah nak hati ajar saya. Malah nak kamu juga ni
Itu heran saya ni. Apa faham saya kata ni? Ini semua ni akibat daripada tak belajar je. Baguslah ke dah. Ya? Jadi kita nasihatlah sama-sama orang kita ni supaya kita belajar. Wahyu Allah Ta'ala ni sudah dikirim 1400 tahun dah. Surat yang postman hantar semua kita buka. Semua buka surat. Bukan? register, buka pos laju pun lagi-lagi kita buka. Lepas tu surat biasa yang hanya stapler je. Buka juga. Bukan? Ini wahyu Allah Ta'ala ni duduk di rumah ni tak buka lagi ni. Tuan ni ubat dah setengah-setengah. Wahyu ni maksud Quran tu. Baca tu boleh dah lah. Bawa kakak tua baca tu boleh dah. Tapi maksud ayat Quran belum lagi tahu. Faham? Jadi risalah yang Allah Ta'ala hantar pada kita ni belum belajar lagi. Belum buka lagi. Belum tahu lagi. Faham? Faham saya kata ni? Baik. Walaqad ja'aka, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu min naba'in, daripada berita-berita al-mursalin, para rasul. Kita cerita rasul semua tahu. Tetapi yang cerita tentang salaf yang diajar dalam cerita-cerita Nabi itu tak diberitahu. Ni pelik. Jadi contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia buat istana ni kerana nak pikat Balqis lah. Raja Balqis tu. Nak pikat, dia buat istana semua sekali itu untuk keneng ni perempuan ni. Ini Nabi lagi rasul gila perempuan ni tak betul. Itu fitnah pada Nabi itu. Nabi Sulaiman tidaklah ambil istana Balqis tu, bawa mari daripada Yaman, bawa pergi ke Baitul Maqdis tu untuk pikat Raja Balqis. Semua ni awak kena faham ni. Semua cerita-cerita Nabi ni adalah cerita tauhid. Jangan sekali-kali ada cerita-cerita yang salah yang menyebabkan Nabi itu orang pandang serong. Tu jangan kita percayalah. Jadi dipikatnya sampailah Puteri Balqis selak betih lah apa. Bukan selak betih, nak selak betih baru. Nak baru. Nabi Sulaiman kata nanti dulu, tidak tu. Bukan air tu. Itu kaca. Lalu Puteri Balqis kata, aku beriman dengan Tuhannya Allah, Tuhan Allah dan Tuhan beriman kepada Nabi Sulaiman. Kenapa dia kata gitu? Kenapa dia kata gitu? Bukan nak kempen, bukan Nabi Sulaiman nak kempen Puteri Balqis supaya kahwin lagi. Ya. Dia nak mengajar tauhid, bahawasanya lantai itu aku yang buat. Jadi kamu jangan heran pada lantai itu, kena heran pada aku lah. Itu tukang buat lantai ni. Iaitu Puteri Balqis faham bahawasanya dia duk sembah matahari itu adalah salah pencipta matahari lah yang patut disembah. Tu cerita dia nya. Yang cerita karut pula pergi kata beritahu, Nabi Sulaiman ni semua buat ni kerana nak pikat Puteri Balqis. Kita pula percaya pula kerana akidah kita tak betul juga. Faham? Kalau kita akidah betul, kita tak akan percaya cerita karut gini. Ada satu kes lagi, Nabi Sulaiman hilang cincin. Maka automatik jatuh kerajaan dia lah. Maka ni cerita ni masuk dalam khabar ada ni. Dalam TV tak tahu. Dalam khabar saya ada terbaca hilang cincin. Pada satu hari dia masuk tanda. Jadi oleh kerana ada Allah, kataan Allah situ, jadi dia pun ambil benda letak di luar. Maka syaitan berupa Azazi ke apa, berupa Nabi Sulaiman, ambil cincin terpakai. Maka Nabi Sulaiman pun automatik jadi hina-dina, jadi kena halau daripada istana. Bini pun tak kenal dah. Ni ada dua supo ni. Dia kata aku ni yang pakai cincin ni lah Nabi Sulaiman.